Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajuk perbincangan kita pada kali ini adalah solat mercu kejayaan. Kita akan berbicara tentang berkaitan dengan solat. Solat daripada sudut bahasa ditakrifkan sebagai doa. Dan daripada sudut istilah, solat ini ditakrifkan sebagai perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okay. Kemudian dalil bagi solat ini adalah wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Okay. Kemudian kita tengok kepada syarat wajib dan syarat sah solat. Okey, syarat wajib dan syarat sah solat. Bagi syarat wajib ialah mesti beragama Islam, baligh, berakal dan suci daripada haid dan nifas kepada orang perempuan. Kemudian syarat sah solat ialah bila kita melakukan solat tu mesti menutup aurat, yakin dengan masuknya waktu solat dan tidak sah solat di luar waktunya. Menghadap kiblat, tak boleh nak hadap yang lain, mesti hadap kepada kiblat. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar, tidak sah solat sekiranya kita sedang berhadas. Suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat, dan tidak sah solat sekiranya badan ataupun pakaian ataupun tempat kita tu ada terdapatnya najis. Okay, kemudian kita tengok perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Apa perkara yang boleh membatalkan solat? Iaitu berhadas sebelum salam yang pertama. Kita tengah-tengah solat tu tiba-tiba terkentut dan sebagainya, maka masa tu batallah solat. Bercakap dengan sengaja walaupun sedikit. Kita bercakap dengan sengaja walaupun sikit je keluar macam macam tu pun dah dikira membatalkan solat. Okey, meninggalkan satu daripada rukun solat. Tak kisah, satu je tertinggal, tak kisahlah mana-mana rukun solat sekalipun, kalau kita tertinggal solat kita akan batal. Kemudian yang keempat, hilang ingatan kerana gila, pitam ataupun mabuk. Boleh juga membatalkan solat. Yang kelima, terkena najis pada pakaian, badan atau tempat solat. Tiba-tiba najis datang ke tempat kita solat tu, terkena baju ke, terkena badan ke, ataupun terkena tempat solat tu, maka boleh membatalkan solat. Okay, yang keenam, pergerakan anggota besar seperti kepala, tangan, badan dan kaki sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Okay. Anggota-anggota besar ni tak boleh nak bergerak secara 3 kali berturut-turut. Contohnya kepala geleng-geleng, main-main macam tu kan. Okey, kemudian yang ketujuh, berdehem, ketawa, menangis kuat, mengerang kesakitan ataupun menghembus dengan mulut atau hidung jika zahir 2 huruf atau 1 huruf yang dapat difahami. Mengeluh macam tu kan. Boleh tu. Ataupun berdehem dengan sengaja. Berdehem dengan sengaja pun boleh membawa kepada terbatalnya solat. Apatah lagi yang ke-8, makan ataupun minum di dalam solat. Yang ke-9, murtad. Murtad boleh membatalkan solat. Berpaling dada daripada arah kiblat, terbuka aurat dengan sengaja, tengah-tengah nak rukuk, kain terkoyak. So boleh menampakkan aurat contohnya, boleh membatalkan solat. Berniat untuk memberhentikan solat ataupun berubah niat. Kita tiba-tiba lintasan hati kita ni kata nak batalkan solat lah. So masa tu solat kita akan terbatal. Okey, seterusnya kita tengok kepada rukun solat. Rukun solat ni kita bahagikan kepada dia terbahagi kepada 13 perkara. Okey, nak senang, kita boleh melalui lagu pun boleh hafal. Okey, lagu ni macam mana?
Okay, boleh sama-sama praktiskan, insya-Allah. Kalau awak ulang 5 kali pun dah boleh ingat kot 13 rukun solat. Okay, lagunya adalah rukun solat ada 13 saja, kita mesti buat ke semua rukun. Kalau kita tinggal salah satu rukun, solat kita itu akan terbatal. Niat berdiri tegak, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku' i'tidal, sujud duduk sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat salam. Tertib. Okey, boleh ulang 4 kali, 5 kali, insya-Allah akan ingat. Untuk keterangan lanjut awak tengoklah nota di sebelah tu ya. Okey, kemudian kita pergi kepada sunat hai'ah dan sunat ab'ad. Apa itu sunat hai'ah? Sunat hai'ah ialah perkara-perkara sunat di dalam solat. Sekiranya kita tertinggal ataupun melakukan perkara yang tidak melakukan perkara sunat ini, maka tidak disunatkan untuk kita melakukan sujud sahwi. Manakala sunat ab'ad pula adalah sekiranya kita tertinggal untuk melakukan perkara-perkara ini, kita kena sujud sahwi. Antara perkara sunat hai'ah ialah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, rukuk', i'tidal dan bangun daripada tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di belakang tangan kiri ketika berdiri. Yang ketiga, melihat tempat sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah. Seterusnya, membaca isti'azah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kemudian menyebut amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Membaca secara kuat, jahar dan secara perlahan sir pada tempat-tempat yang tertentu. Ini masih lagi sunat hai'ah. Melafazkan takbir ketika berpindah daripada satu rukun ke rukun yang lain. Kemudian membaca mana-mana ayat Al-Quran. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Duduk tawarruk ketika tahiyat akhir dan duduk iftirash pada tempat yang selainnya. Duduk tawarruk tu seperti kita duduk tahiyat akhir itulah, tu duduk tawarruk. Dan duduk iftirash tu duduk biasa yang kita duduk masa duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. Membaca selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim. Kemudian berpaling ke kanan ketika memberi salam pertama. Memberi salam kedua. Itu adalah perkara-perkara sunat hai'ah. Boleh cek balik. Kemudian sunat ab'ad, sunat yang perlu melakukan sujud sahwi sekiranya tertinggal dalam solat ni, antaranya adalah duduk tahiyat awal. Kita terlupa duduk tahiyat awal. Ketika tahiyat awal tu terus qiyam, terlupa untuk duduk tahiyat awal. Dan membaca tahiyat awal juga adalah sunat ab'ad. Perlu dilakukan sujud sahwi sekiranya tertinggal. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas tahiyat awal. Selawat kepada keluarga Nabi Muhammad selepas tahiyat akhir. Kemudian membaca doa qunut pada waktu subuh. Berdiri ketika membaca doa qunut. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda ketika membaca doa qunut. Perkara-perkara ini kalau kita tinggalkan semasa kita solat, perlu melakukan sujud sahwi selepas daripada tahiyat akhir dan sebelum salam. Kemudian kita pergi kepada akibat meninggalkan solat. Akibat meninggalkan solat, orang yang meninggalkan solat ni adalah tergolong daripada orang-orang yang melakukan dosa besar. Antara akibat meninggalkan solat ialah menjadi penghuni neraka dan boleh jadi kafir jika menolak kefarduan solat. Macam mana keadaan menjadi kafir ni? Contohnya apabila kita kata, contohnya saya ajak awak untuk solat.
Awak pun cakap tak apalah, solatlah dulu. Solat tak wajib bagi aku. Contohnya awak cakap macam tu, okey. So masa tu boleh menjadi kafir jika bercakap sedemikian. Okey, seterusnya kita tengok kepada hikmah solat. Hikmah solat ataupun kelebihan solat ni memperoleh pahala dan meningkatkan darjat seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencegah perbuatan keji dan mungkar, membentuk disiplin diri dan akhlak yang mulia, menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kebahagiaan hidup dan ketenangan jiwa, hidup selamat, diberkati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain hikmah solat adalah melahirkan masyarakat yang harmoni dan penawar stres dan tekanan jiwa. Okey, kemudian kita lihat pula pada kelebihan solat daripada sudut ilmu sains. Okey, kelebihan solat daripada sudut ilmu sains ni, dia ada beberapa kriteria ataupun beberapa kelebihan, iaitu ketika berdiri, takbiratul ihram dan qiyam boleh meluruskan tulang belakang. Okey, ni ketika berdiri ni. Boleh meluruskan tulang belakang, membesarkan rongga dada dan menjadi satu latihan pernafasan. Okey, ketika berdiri tegak Kemudian melancarkan pergerakan sendi serta dapat mengelakkan penyakit artritis. Okey. Kemudian ketika rukuk, i'tidal dan tama'ninah. Okey, kenapa? Apa khasiat di sebalik pergerakan rukuk, i'tidal dan tama'ninah itu? Yang pertama, mengelakkan risiko penyakit tulang belakang. Okey, yang kedua, terapi untuk merawat dan mengurangkan sakit pinggang. Yang ketiga, memberikan ketenangan dan meningkatkan kewaspadaan. Okey, kemudian kelebihan ketika sujud sesuai dengan tarikan graviti. Kadar meningkatkan pengaliran darah dan oksigen ke otak. Ni kelebihan ketika sujud. Yang kedua, kadar denyutan jantung dan tekanan darah lebih rendah dan baik. Yang ketiga, paru-paru akan berkembang dengan baik dan dapat mengelakkan tuberkulosis. Okey, boleh cari balik apa maksud tuberkulosis ni. Kemudian meningkatkan penumpuan dan daya ingatan sehingga otak menjadi lebih cerdas. Dan yang terakhir, proses peredaran darah menjadi lancar dan sempurna. Ini kelebihan ketika sujud. Kemudian kelebihan ketika membengkokkan jari kaki ketika sujud, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kita lipat jari kaki kita tu. Okey, yang pertama, meningkatkan kadar pembakaran lemak dalam badan. Yang kedua, melancarkan pengaliran darah ke jantung. Dan yang ketiga, merendahkan risiko penyakit jantung. Okey, itu antara kelebihan solat menurut ilmu sains. Okey, satu perkara yang tajuk seterusnya ni, apa yang kita perlu dapatkan di dalam solat yang sangat susah orang nak dapatkan adalah khusyuk di dalam solat dan kepentingannya. Itu seperti mana yang kita tahu, khusyuk merupakan kunci utama ibadat solat. Seseorang yang khusyuk dalam solatnya akan mendapat kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan khusyuk? Khusyuk itu secara bahasanya ditakrifkan sebagai senyap, tunduk dan merendah diri. Daripada sudut istilah, menumpukan hati di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menetapkan anggota, memahami serta menghayati setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan daripada awal sehingga ke akhir solat. Maksudnya, untuk setiap pergerakan atau percakapan kita ataupun perkataan kita di dalam solat itu, kita hayati, fahami. Maksudnya, dalam semua solat itu bermula daripada
takbiratul ihram sehingga salam, yang kita tumpukan hanyalah satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok kepentingan khusyuk di dalam solat. Okey, yang pertama, membentuk daya fokus terhadap tujuan hidup. Okey, yang kedua, penghalang daripada melakukan kemungkaran. Kita boleh lagi jika tidak khusyuk, kita boleh lagi melakukan kemungkaran di dalam solat. Otak fikir macam-macam, teringat macam-macam. Okey, dapat merasai nikmat menunaikan solat, merasai kemanisan iman, memberikan kekuatan rohani, mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan solat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, itu adalah kepentingan khusyuk di dalam solat. Okey, penghalang daripada khusyuk di dalam solat itu, dia ada penghalang dia. Contoh, antara penghalang yang bolehkan kita ni tak sampai tahap khusyuk di dalam solat adalah banyak melakukan dosa dan maksiat. Makanan dan minuman dan pakaian daripada sumber yang haram. Banyak memikirkan perkara-perkara keduniaan. Solat dalam keadaan tergesa-gesa, tidak memahami maksud bacaan dalam solat. Ini adalah punca kita tidak khusyuk. Tidak menjaga adab ketika berwuduk, solat pada waktu makanan terhidang, ataupun ketika lapar, ataupun ketika mengantuk. Itu perkara-perkara yang boleh menghalang kita daripada khusyuk di dalam solat. Kemudian kita tengok kepada, ni lebih kepada cara mendatangkan khusyuk di dalam solat, iaitu macam mana kita nak usaha supaya kita ni boleh mencapai khusyuk di dalam solat. First, sebelum solat kita perlu menunaikan solat pada awal waktu, menyempurnakan wuduk dan menjaga sunat-sunat wuduk serta adab-adab berwuduk. Mendahulukan solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni adalah solat sunat yang dilakukan sebelum atau selepas, ini sebelum solat. Mendahulukan solat sunat rawatib ni solat sunat 2 rakaat yang dilakukan sebelum kita solat fardu. Kemudian menjauhkan tempat solat daripada segala gangguan. Nak dapatkan khusyuk, jauhkan tempat solat kita daripada TV, radio ataupun apa-apa benda-benda yang berbunyi, ataupun corak-corak yang menarik dan sebagainya. Kemudian cara untuk mendapatkan solat, peranan anggota badan ketika solat ialah mata, isunya mata kena melihat tempat sujud ketika berdiri. So tak adalah ketika solat tu mata kita ke atas ke kiri ke kanan ke, sehingga kan cicak lalu pun kita boleh nampak. Itu menghalang kita daripada khusyuk di dalam solat. Kemudian tidak berpaling, menjeling atau melakukan pergerakan yang bukan daripada perbuatan solat. Seterusnya, peranan fikiran ketika solat. Ini cara-cara untuk mendapatkan khusyuk. Masih lagi dalam cara-cara mendapatkan khusyuk daripada sudut pemikiran. Apa peranan fikiran ketika solat? Yang pertama, memahami dan menghayati maksud bacaan dalam solat. Dan yang kedua, tidak memikirkan hal-hal keduniaan. Seterusnya, peranan hati ketika solat. Peranan hati masa kita solat tu, hendaklah kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perlakuan kita. Kita solat seperti mana Allah sedang melihat kita. Ataupun kita solat seperti kita memang betul-betul Allah itu di depan kita. Dan kalau Allah tu tak ada depan kita pun, nescaya Allah melihat apa yang kita lakukan.
Okey, yang kedua, peranan hati lagi merasakan seolah-olah kita melihat Allah dan Allah melihat kita. Yang tadi itulah. Okey, yang kedua, menghadirkan rasa gerun terhadap kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, menganggap solat yang ditunaikan sebagai solat yang terakhir. Tak jumpa dah solat lepas ni. Okay, so kalau kita rasa macam tu, insya-Allah kita akan rasa khusyuk. Okey, itu saja perkongsian saya untuk pelajaran kali ini dalam bab solat. Okey, sama-samalah kita jaga solat kita, perbaiki solat kita dan buat yang terbaik ketika solat. Kerana solat itu adalah tiang agama. Okey. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.